Kalau perempuan dia ugut rogol lah. Rogol, lepas tu macam diorang juga kan kalau tak buat kerja apa kena pukul. Diperlakukan seperti binatang, dipukul dan diseksa hingga ada yang menemui ajal merupakan habuan yang diterima jika ingkar dengan arahan. Adun teruntum, Sim Chon Siang mendedahkan penyiksaan yang dihadapi oleh sekumpulan rakyat Malaysia yang terperangkap dalam sindiket pemerdagangan manusia di Myawaddy, Myanmar. Detik cemas ini turut dirasai oleh wartawan Sinar Harian ketika mengikuti misi menyelamat 5 rakyat kita yang terkandas di KK Garden, terletak kira-kira 2 km dari sempadan Myanmar, Thailand. Seperti anda tengok, sini adalah ladang jagung. Dan ladang jagung ni adalah dipercayai laluan lorong tikus yang digunakan oleh sindiket dan juga dilalui oleh mangsa sindiket penipuan pekerjaan di Myanmar. Jadi bangunan di sebelah sana tu yang anda tengok tu, itu dipercayai sebagai bangunan KK Garden. So maknanya diorang kena lalu ke jalan ni, melintasi sungai, Sungai Moi. Depan tu adalah sempadan Myanmar. Jadi itu antara lokasi yang saya ingin kongsikan. Chon Siang mendedahkan modus operandi sindiket pemerdagangan kini menyasarkan belia Malaysia, terutamanya remaja Melayu. Bila you kata nak balik, mereka akan start pukul you kalau dia tahu mangsa ni berhubung dengan ibu bapa atau meminta tolong dengan sesiapa. Kalau dia tahu, dia akan tangkap mereka ni, yang mangsa ni, masuk ke bilik gelap. Dia akan simpan telefon dia, sebab telefon ni dia bukan untuk dia untuk dia jadi scammer. Mungkin satu budak dia kena kontrol 10 biji phone. So budak-budak inilah guna phone, inilah hubungan kita. Inilah cara dia hubung kita. Kalau dia didapati meminta tolong dari orang luar, mereka akan masuk dalam bilik gelap. Mungkin 3 hari tak akan bagi makan. So bila dia makan, lepas tu dia akan dipukul. Tadi macam saya tunjuklah gambar-gambar tu, dia kena pukul dengan macam style macam tu. So bila lepas tu dia akan hantar ke keluarga dan minta pampasan, sebab anak you hutang saya. So apa saya yang katakan, bila A jual ke B tu, dia memang minta dia sign. B ke C, sign. Itulah apa yang dikatakan, dia orang ada sign agreement. Tapi agreement ini dipaksa, bukan dengan secara sukarela. Itu sebab bila ini budak, kalau you tak dapat capai target dia, so bila ada demand jantung katanya, dia akan dengan harga, tengok ni budak, kalau orang muda kan jantung dia kuat, so dia akan ikut. Kalau 17 sampai 23, jantung sebiji dia akan jual dengan 400k USD. So sekarang target Chinese Malaysia semua dah tahu, so dia tak dapat Chinese lagi, so dia tukar pula Malay. Maaf bukan racist, tapi dia akan tukar ke Malay Ground. Itu sebab you nampak sekarang ramai Melayu kena tipu ke sana. Dan juga ramai India juga ketipu. Indian Malaysia kena tipu ke sana. Misi membawa keluar 5 mangsa berusia 19 hingga 26 tahun dari lubuk neraka itu berjaya dilaksana selepas menempuh pelbagai rintangan dan kesukaran. Mangsa terdiri daripada 4 lelaki dan seorang perempuan itu terperangkap di sebuah bangunan yang menjalankan aktiviti perjudian dikenali sebagai KK Garden. Kisah neraka dunia mereka bermula pada November tahun lalu apabila masing-masing tertarik dengan tawaran kerja hotel dengan gaji lumayan di Singapura yang diiklankan di media sosial. Tidak seperti kerja dijanjikan, sebaliknya mereka dipaksa bekerja sebagai scammer yang kononnya menjual pelbagai jenis produk secara dalam talian. Cuma sebab dengar tawaran kerja USD tu yang cuba nak try, lepas tu kan dengar pun lumayan.
Tapi you rasa gaji kat Malaysia okey? Oh, memang okey. Cuma ni je lah nak try kerja dekat luar. Cuma tak expect lah kerjanya jadi macam ni. Namun tidak seindah yang diimpikan, mereka akhirnya terjerat dengan sindiket penipuan yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau perempuan dia ugut rogol lah. Rogol, lepas tu macam diorang juga kalau tak buat kerja apa kena pukul, kena denda. Denda yang ketuk ketampi tu semua. Lepas tu dia ada jugalah sexual harassment. Semua tu memang ada lah. Apa mana sexual harassment? Macam dia panggil saya dengan Perempuan lain? bukan, macam kita punya private part apa semua tak sepatutnya lah, benda-benda yang tak sepatutnya dia panggil. Panggil nama. Sehingga kini, lebih 1,000 mangsa rata-ratanya berusia antara 19 hingga 24 tahun menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar dan Kemboja, dan lebih 50 mangsa sudah meminta bantuan daripada Cheon Siang untuk diselamatkan.